Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 11. Kat mana? Cari. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawa sewajiblah, sungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya yang tiada membawa kepada maksiat, dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegahnya suami, kerana berkahwin itu satu bahagi daripada beberapa sabab yang menjadikan kehambaan seorang, maka jadilah isterinya itu seperti hamba bagi suaminya. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, katanya, dan sesungguhnya hendaklah kita tahu wajib atas orang perempuan, maknanya isteri, mengikut semua perintah suami. Segala, semua perintah, bukan sebahagian perintah, semua perintah. Siang atau malam tak kira, semua hak suami suruh, perintah-perintah ni suruh lah. Kadang-kadang suruh dengan mulut, kadang-kadang dengan isyarat, tak kira lah. Kadang-kadang tulis surat, mesej dan sebagainya. Semua perintah suami wajib kena taat. Perintah mana? Perintah yang tidak maksiat. Maksiat ni makna derhaka kepada Allah. Kalau perintah suami itu tidak derhaka, wajib kena tunduk. Pada mana? Pada masa ketika isteri itu ada kemampuan melunas ataupun menunaikan perintah. Contohnya, maknanya asalnya benda itu tak wajib, tapi bila suami suruh menjadi wajib. Nah, dia ada benda hak memang wajib selalu dah, ada benda hak tak wajib, dia kena suruh baru wajib. Contohnya, hormat kepada suami, hak ni dak ayah suruh. Bukan kata suami kena kata hari ni hormat kepada aku, ada ayah. Tiap-tiap hari sepanjang masa wajib hormat ke suami. Tak nanti suruh hak tu. Ada benda yang suami suruh jadi wajib, tak suruh tak wajib. Umpama nanak nasi atau buat air, suami kata lapar perut nanak nasi maka wajiblah orang perempuan isteri ni dia masak nasi. Tadi tak suruh, tak wajib. Suruh buat air test cawan, dahaga tekak, jadi wajib selalu dah. Tadi tak wajib. Itu perintah yang berkait dengan suruh. Adapun senyum kepada isteri suami, taat kepada suami, dak hormat kepada suami, kasih kepada suami, tak payah suruh. Dia wajib semua, dulu, kini dan selamanya. Sebab tu kita kena tahu hukum syarak. Nak tahu hukum kena ngaji. Apa benda hak dikira maksiat. Sebab bila kita tahu benda tu maksiat, suami suruh, kita boleh tunang. Pasal ramai kata haram, tak boleh buat lah. Dah wajib kena buat. Dah benda apa haram? Haram lah. Dia main gitu. Belajar benda apa haram. Sebab kalau kita tak belajar, kita tak ingat ke tak haram. Bila kita belajar agama, baru kita tahu benda tu haram. Jadi nak tahu benda apa yang dikira maksiat, kita kena belajar agama. Maka bila suami suruh benda tu maksiat, haram kita tunang. Kerana maksiat ni benda yang derhaka kepada Allah. Dalam bab tak ikut perintah suami, bila suami itu menyuruh melakukan maksiat, maka isteri tidak dikatakan derhaka.
Derhaka ni suami suruh buat benda yang tidak salah, tidak derhaka, tidak maksiat, tidak mungkar, tidak dosa. Kita tak buat, baru panggil derhaka. Contohnya, menutup aurat adalah wajib atas tiap-tiap perempuan di luar rumah. Nah, maka suami dia kata hari ni pakai baju t-shirt baju panas lengan pendek kali, nak pergi pasar minggu. Nak pergi jalan pasal minggu, dia pakai baju kurung tak mau, pakai jubah tak mau, baju cek kali. Kita kata suami dia, isteri dia dah ikut. Dah ikut tu orang panggil derhaka. Sebab kalau ikut, derhaka ke Tuhan, taat kepada suami. Tapi kalau ikut ke suami, derhaka ke Tuhan. Kalau ikut Tuhan, jadi dah ikut suami. Hang mana? Tengok siapa besar. Suami dengan Tuhan siapa besar? Besar Tuhan. Suami dengan Tuhan besar Tuhan. Allah yang menjadikan segala-galanya. Nikmat suami itu pemberian Allah kau. Jadi dalam apa jua pun, dalam bab bersuami, di mana saja perintah Allah tak boleh diraka. Tak ada orang perintah dia mengatasi perintah Allah. Orang yang menganggap perintah manusia, peraturan manusia lebih besar, lebih patut didulukan daripada hak Allah, orang ni menyekutukan Allah. Maka innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. al-ayat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun orang yang mensekutukan Allah. Nah, dalam kes rumah tangga, dia lebih taat kepada suami, padahal perintah suami itu derhaka kepada Allah. Dia anggap apa benda ni, peraturan ataupun taat ke suami lebih mustahak daripada taat kepada Allah. Dia telah menyekutukan Allah. Nah, di mana saja tak boleh lepas daripada perintah. Dalam negara ke, orang lebih taat kepada peraturan kerajaan, padahal peraturan pemerintah itu bercanggah dengan kehendak atau perintah Allah. Maka orang tu sekutu pada Allah. Ini syirik lagi ni. Jadi kita tengoklah dalam kehidupan orang puang. Dah kalau dah masang muka tu, maknanya dosa dah. Muka dia masang, dosa dah. Muka orang puang. Melainkan muka dia masang tu hari uzur, hari lampu merah, hari kereta kena berhenti kat lain putih, dah lebih pada lain. Hari tu tak apa muka masang. Sebab uzur. Darah haid ni dia bergantung dengan saraf. Dia kadang-kadang menyebabkan jadi muka tak juharah. Jadi pening kepala, jadi sakit belakang, jadi denyuk, jadi makan banyak, jadi muka masa catung. Tu tak apa, hari uzur. Lepas pada bersih daripada darah haid dah boleh masang. Walaupun salah suami kita, menang kita kes tu, tak boleh juga masang muka. Balah dengan suami, balah kira. Betul isteri, suami yang salah, tak boleh juga masang. Tak boleh masang juga pasal suami. Sebab bila bernikah seolah-olah menjadikan dia itu seperti hamba bagi suami. Hamba ni dia tak ada time. Kalau pekerja dia ada time. Masuk pukul 8 tu pergi pukul 4, masuk pukul 9 tu pergi pukul 5. Pukul 9 sampai pukul 5 pengarah boleh suruh pegawai takbir bila suruh dia pergi potong stek tau, dia bawa ke office board dia. Tapi kalau pukul 8 malam paisa boleh tak? Boleh lah boh. Mun potong stek diri layan ke mun bodoh. Katanya office board pukul berapa dah ni? Aku paskat tu beg tau. Tu pekerja. Ada pun hamba tak ada masa. Zaman ada hamba dia tak ada masa. Dia tak ada paskat hamba. Suruh pukul 1 pagi ke, pukul 4 pagi ke, subuh ke, tengah hari, kena tunang kata pengulu dia. Maka orang macam hamba. Bukan hamba seperti kehambaan. Pada wajib taat perintah, tidak kira pada bila-bila masa. Sebab tu kita khabar kalau kita balik tengah malam pukul 2 pagi, lapar perut. Lapar perut sangat. Gerak dia suruh buat nasi, suruh goreng, suruh apa, dia kena bangun. Walau mengatuk lagu mana pun kena bangun. Tu. Sebab apa?
Sebab taat pada suruhan itu wajib. Nah, asal apa ada wajib nanok. Apa ada wajib buat air. Dah wajib basuh baju sendiri. Kita yang wajib basuh baju kita sendiri. Nah, ingat ada suami bila dia ada isteri, dah wajib isteri dia basuh baju dia. Kita kena basuh sendiri lah kalau kita nak cuci. Kalau kita nak makan, kita kena beli sendiri. Kalau kita nak minum air, kita kena kucah sendiri. Itu asal kereta daripada syarak. Nah, dah kalau kita suruh dia, kita suruh baru menjadi wajib. Faham ke situ? Tapi bila kita nak suruh dia nak suruh dia basuh baju kita, wajib atas kita menyediakan peralatan. Kita nak suruh dia nanok, asalnya bukan wajib atas dia. Boleh, kita kena sedia alat. Kita kena beli dapur, dengan beli gas, dengan sudu, dengan garpu, dengan puyuk, dengan belanga, habis ngok nenek segala bak masuk. Nah, lepas pada tu dak disuruh lagi, kita kena ada bahan-bahan toh. Kena kita sedia lada dengan bawang, dengan tepung, dengan gandum, habis barulah kita suruh menjadi wajib. Kelekapan atas kita, buat atas dia. Nah, garang suti pun kau wajib beli dalam rumah tangga. Semua tu hak suami. Walaupun nak makan dalam mulut dia, hak itu juga. Dia gitu. Oleh kerana itulah, mana-mana orang perempuan yang buat kerja rumah, dia berhak menuntut bayaran daripada suami dia. Dengar orang puan. Boleh. Dari segi syariat boleh. Ulama bersetuju apabila asalnya tidak wajib menyediakan makanan, pakaian dan sebagainya, maka dia berhak menuntut pemberian imbuhan daripada tugas-tugas tersebut. Asal dia dah wajib masak, kita yang beli masakan apa semua siap, gatal rumah dia biar dia makan. Dia gitu. Jadi tiba-tiba kita suruh dia basuh di baju kita suruh dia nanok, suruh dia buat air apa semua, nyapu rumah apa semua. Jaga anak kita, kena bayar gaji. Melainkan dia kata tak payah bayar tu lain. Tapi kalau bini kita kata kena bayar start bulan ni, dah dengar semalam ustaz khabar. Saya nak tak banyak, dalam 1,500 sebulan. Molek lah puang. Dah kita sangat duduk dah kita tengok, kita ambil orang buat kerja ada. Dah kita biar biti. Dia kan bini kita dak biti. Beri. Dah mudah apa orang baju kuning. Faham tak? Orang lain gebeng dia dengan baju-baju terus kuning. Orang lain kita ambil kerja, tunggu kedai kita, bukan kerja macam bini kita terus. Suruh basuh gelas ya. Kita buka kedai, kita panggil budak sekarang basuh gelas. Budak tu kata boleh 20 ya sehari. Basuh gelas. Sudah basuh gelas je. Faham tak? Kena bayar. Dah mana terukkan bini kita? Mana dengung? Bini kita teruk lagi, bukan kata basuh habis dengan nyapu sapak. Anak kecil kereta kita hilang, dia cari. Habis ke mak nenek kita pening kepala dia, cakap dia pecek. Jadi kalau dia kata kena bayar, dia kata gini bang, dalam bab basuh kita gini sekian sepeseng. Dah murah-murah dah sungguh. Cik kita basuh nak sekian sepeseng tau. Baru nak sekian baru dengar kita bayar lah susah dia. Upah masak tu, kita panggil orang upah masak tak. Kalau masak biarlah sikit pun 2-3 belah rial kau. Masak walaupun 2 leng. Dengan giling gitu, dengan rapah, dengan mayang lada, dengan tumbuk sambal. Dia kata gini, basuh saya nak 100 sebulan, 150. Nyapu rumah 200. Maknanya masak 300. Jadi kita 1,500. Bayar kita. Tak berbayar, buat sendiri, basuh sendiri. Bukan wajib dah dia. Kita wajib belaka. Pakaian kita wajib sedia, makanan kita wajib sedia. Jadi puan malam-malam ini memang untung tau. Kalau dia mari. Mana dah buat bini tu jangan kabur kan. Tak. Rahsia ni. Rahsia ni sungguh untung. Tapi betul ni bukan gurau. Melainkan dia tu dia kata tak payahlah.
Tak apalah bang, tahu dengar dah ustaz kata boleh minta piti. Tak, tapi dah saya ni oleh kerana sayangnya ke abang, tak payahlah pakai 4,000 dah sebulan. Faham tak? Ada apa 4,000 rebah menerak situ le. Kalau kau traktor tak apa, kalau JKK dak tidur situ le. Jadi itulah seolah-olah seperti hamba bukan hamba abdi, iaitu mana tidak ada kait dengan masa pada wajib taat segala perintah. Dia kata mari lah kita pergi rumah mak stok, kena naik. Amal apa nak pergi? Dia balik nak bagi rumah mak suami dia. Nak pergi rumah mak stok, pakai baju lah, masuklah kereta. Mana lagi? Ada kau jawab gitu. Berat aku. Mana boleh jawab gitu kalau tak pergi minta uzur. Tak, minta maaf lah bang, saya Allah minggu lepas tak tengok, malam ni nak tengok Gusti. Dah umpamanya. Tu lain lah minta uzur. Ni dah tak mau giah. Ada tak? Tu dah erti. Dia tak tahu hak-hak suami atas batang tekak dia yang dia wajib ikut. Jawab apa tak erti dah. Mengingat kawanmu jawab gitu, tak mau pergi. Suami tu. Suami kata apa gajah rimang kena ikut. Mereka benda tu maksiat. Balik rumah mak suami maksiat dah. Tak maksiat, wajib kena taat. Mereka kita minta izin. Tak boleh pergi kita abang pergi seorang sekali boleh tak? Kita nak rehat sekali di rumah lengah sangat tadi nyapu. Tak. Ada apa lah. Tu lain. Ajak pergi mana-mana tak pergi. Hak kita hak kandak dia memang dia gidah. Kita dak dah mandi dia cotek dulu lah kereta. Tak apa orang. Dengar tu kalau suami kata nak pergi mana-mana, jangan kata tak pergilah itulah begini. Kena taat. Siapa bila? Siapa mati. Batu ke puan dia mari jumpa Nabi. Dia kata kalau suami buat gini-gini suruh ni kena buat. Nabi kata kena buat belaka. Begitu begini. Kalau tubik nanah kok tak boleh daripada kepala suami, daripada hidung suami, tubik nanah meneleh sampai keting, mujilat dengan lidah sampai licin tubuh suami, nanah tu dak tuna lagi hak suami. Hak puan tu kata kalau begitu aku bersumpah sampai mati tak akan menikah. Kerana kalau aku menikah aku takut dak boleh nak taat sebegitu semua. Tengok. Ni tengok orang belaki. Bahasa galak kata. Suami suruh ajak dia tak ikut. Jangan buat gitu. Tidak ada kesukaan. Tak ada suka. Suami nak pergi rumah saudara. Mai pergi rumah abang aku stop. Malah abangmu. Abang aku pergi kamu seorang. Pergi kita seorang. Berat orang tu yang jadi duduk main makan kedai kopi semua. Suami duduk makan seorang tak tenang. Dia suami kita jangan lock dia makan seorang. Dia kena ada teman. Jangan kita walaupun kita tidur dah, kita dengar khek bunyi dapur. Tak tengok laki aku makan nasi. Topik selalu. Faham? Biar tak dah makan kaya pergi. Faham? Dah maknanya jangan lock. Duduk situ, spare situ. Dak dia hukum dia memang gitu. Duduk situ. Dia kena gitu duduk. Tengok Allah abang makan siapa dak kabur kita nak tolong boh. Abang ni faham? Baru seronok dia nambah. Ni dok. Kita tengok makan pulak datang ni. Tadi makan dah. Duk main gitu laki kita. Dia duduk spare situ. Mereka siapa suami kita marah barulah kita masuk. Mungkin masuk aku muduk sini jadi logam makan nasi. Tu lain. Setengah lagi ke duduk situ. Duduk gitu kita khabar dah. Siapa suami kita suruh lari baru boleh lari. Berapa kali kita nak ulang? Kalau suami kita balik kerja duduk atas sofa kita duduk selit celah dia. Dia naik duduk kat kursi makan kita masuk meja makan. Biar duduk dekat sama. Dia masuk dapur kita ikut belakang macam anak itik sekati. Dia masuk mandi kita mandi atas. Biar gitu baru seronok. Dia tengok kita nak mandi, dia mandi seorang. Okey. Dalam nuak main pelakon cetong. Mau pelakon bak gigi, kita pelakon sapu. Dia pelakon beruh jambang, kita lik bahagian muka dia semula. Faham? Jadi seronok. Kakak nak mandi. Segar. Betul tak Haji? Buat selalu mana ni. Dengar dah. Lama cucu kata warna tak okey aku. Faham tak? Main mandi dua orang pula ketuk ni. Lama pula. Maka setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suaminya itu masuklah ia ke dalam syurga. Balasan lah tak. Nampak? Tak ada
Balasan yang paling sempurna surga. Dunia ni bukan tempat balasan, walaupun sebahagian kita dapat dah balasan, tapi bukan balasan. Siapa yang dapat balasan dalam dunia ni bukan balasan kamal, bukan balasan yang sempurna. Nampak? Kamalul jaza fil jannah. Kata ulama, kesempurnaan balasan amalan itu di dalam surga. Tapi kadang-kadang kita tengok dunia dapat balasan dah. Orang yang berkata benar, orang yang berlaku adil, Tuhan balas dah dunia. Nak dikasihi oleh manusia. Dah sama dengan balasan akhirat lagi. Hebat lagi dalam syurga. Nak? Jadi pemda dapat syurga. Kalau lawang suami tak ikut kata suami, tak dapat syurga. Bila tidak dapat syurga, sebelah lagi dia syurga. Dia tak ada 3, 2 je. Heaven and hell dia panggil. Syurga atau neraka. Ni Nabi kata, ramanya mak kuat perempuan dalam neraka. Maka ditanya Jibril, kaifa zalika ya Jibril? Kenapa terjadi seperti itu wahai Jibril alaihi salam? Umat aku lelaki tu memang ramai dah hak dalam neraka, tapi ramai lagi umat Nabi hak perempuan beriak cok nak masuk neraka perempuan. Kata Jibril, wazalika likillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi. Yang demikian itu kerana kurang mereka itu taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, sungguh cerita Isra' Mi'raj ni iklan daripada cerita yang begitu panjang di hari kiamat nanti. Iklan tidak tunjuk banyak, dia tunjuk sikit, tapi iklan potongan daripada hak akan berlaku sungguh. Macam cerita keling nak main cerita Hindustan nak main iklan dulu lah TV. Dia main kat gigi berapa jam Hindustan berapa jam Hindustan? 3 jam kaki dia tahu lah. 3 jam nampak? Jadi dia main minggu depan, ditunjuk dulu sikit, seminit je dah. Gocoh dah lah tak kapal. Lepas tu aero kena lenyek dia kereta giling, sikit-sikit tunjuk dah lah. Nampak? Sekarang dalam 3 jam tu ada tak tu? Ada tak? Ada lah. Gitu juga dalam Isra' Mi'raj, i'lan, pemberitahuan sedikit dulu sebagai amaran apa yang akan berlaku di akhirat nanti. Ginilah cedokkan cerita ni. Jadi bila Nabi kata ramanya perempuan masuk dalam neraka, Jibril kata kerana dak ramai taat ke Tuhan dan taat ke Rasul. Maknanya perintah agama ni Allah dan Rasul. Agama Islam ni Quran hadisnya. Ulama mentafsirkan, menyempurnakan penafsiran, melengkapkan syarahan dan maksud tu saja. Jadi asal Islam, asal agama Allah dan Rasul. Allah isyarat kepada Quran, Rasul isyarat kepada hadis. Hadis wahyu juga balik pada Tuhan belaka. Mana dak taat kepada hadis, dak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sungguh orang puang ni. Hak bersuami dak taat ke Tuhan, hak tak ada laki tak bersuami, hak anak dara pun lebih lagi dak taat. Dah kira lah sepatutnya seorang suami menjaga isterinya daripada perkara-perkara haram. Di antaranya janganlah diledahkan isterinya di khalayak ramai. Jangan dibenarkan isteri dia daripada melakukan perkara yang tidak elok pada agama, yang haram pada sisi syariat. Tak ada hak. Suami yang tukang altar, suami yang tukang beri galakkan, suami yang tukang ajar isteri buat maksiat. Keluar dalam surat khabar 2 hari lepas, suami mengiringi isterinya dengan doa kejayaan bagi peserta Akademi Fantasia 6. Suami tolong doa, isteri masuk Akademi Fantasia. Akademi Fantasia ni satu majlis maksiat laknatullah. Faham tak? Iaitulah berjoget, menyanyi, mendedahkan aurat, melaungkan suara yang haram dengan penari latar yang memang mendedahkan aurat. Dengan latihan-latihan yang kita tengok cukup menganjing dengan agama, tidak pedulikan masalah peraturan hijab dan sebagainya. Memang satu benda yang maksiat di sisi Allah. Maka suami pula mendoakan kejayaan isteri dalam satu pesta maksiat yang paling ramai menarik penonton. 4 juta orang dijangka nak terlibat penonton duduk tengok Akademi Fantasia. Suami tolong doa. Patut suami tolong igat isteri dia tu. Dia tahu isteri dia masuk Akademi Fantasia nyanyi lagu ni,
dia heret bini dia depan khalayak ramai. Nah, kodang situ lebur lagu ni rendang dalam air cor. Munah sangat. Dah, bahasa dak erti bahasa malu air 7 keturunan. Kalau anak kita puang nyanyi di khalayak ramai. 7 keturunan air. Jadi 7 keturunan ni seolah-olah dak reti agama. Siapa anak cucu dia dak reti hukum gitu semua. Boleh siapa di atas petak. Ramai. Nyanyi orang puang ni budak-budak je boleh. Faham? Budak-budak apa? Budak puang budak orang lelaki dak pula. Orang lelaki ni makruh. Pendapat yang ramai makruh nyanyi. Selama mana maknanya perkataan lirik dia tidak haram, maka makruh. Nyanyi lagu biasalah, mu comel, mu manis, mu menawang. Nah, bukan kata-kata agama. Kalau kata-kata agama harus. Nah, kata-kata semangat harus. Nah, nyanyi lagu bodoh makruh orang lelaki. Nah, orang puang haram. Faham? Melainkan orang puang je dengar, maka makruh. Orang puang dewasa dah, hak tu baik haid dah. Nyanyi orang puang dengar, makruh. Nampak lagi? Dan ni bukan orang puang dengar, orang lelaki tu sorok. Laki ada bawah tolong doa, ya Allah, wi menanglah bini aku, wi menanglah bini aku. Mu doa ke siapa? Nah. Dan kerana Allah Ta'ala kata fala taghda'na bil qawli. Jangan sekali-kali kamu kaum muslimat dan mukminat yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat melunakkan suara di hadapan laki-laki ajnabi. Takut jadi laki-laki yang fasik. Nah, jatuh fitnah di dalam hatinya, rasa keinginan dan seronok dengan suara. Itu. Sebab tu ulama setuju bahawasanya bang bagi perempuan azan adalah haram. Haram apa-apa. Pasal bang ni irfa' usaw, mengangkat suara. Nah, melunakkan suara. Tak boleh. Nah, dulu ni orang puang marhaban. Nah, ada pas PN 18 tahun, marhaban. Baca rawi. Cukup kepala Tok Imam sendiri. Tak. Nah, dah cucu tak ada sekarang dah. Ada pula orang puang baca rawi, orang muda-muda. Dah golongan lelaki orang dah anggil dah tua-tua. Marhaban tu surah dah anggil dah. Orang panggil anak dara pula. Haram. Dah kalau akademi Fantasia. Nah, berlatih pula nyanyinya. Ada sipu, ada tuan guru Al-Fadil pula ajar. Hak ni ajar bagi yang taranum. Hak ni ajar ikhfa' hakiki. Hak ni ajar bagi yang tajwid. Hak ni betul lidah. Nah, ada belaka. Bila tengah berlatih nyanyi tu, laki dengan puang yang berjaya masuk ke akademi Fantasia bukan laki bining. Jabat salang lah, bergalak lah, makan sama lah. Nah, kat dalam pak tidur tunjuk kau. Basuh baju tunjuk, jemur air tunjuk, duduk niaga atas katil tulis surat ke mak ayah kapur tunjuk. Dah molek ke ni. Leni orang Melayu jadi muka dak malu belaka. Sebab tu Nabi kata hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Akhir sekali orang Islam ni dia akan ikut Yahudi Nasara. Yahudi Nasara masuk dalam lubang baiwak pun nak masuk juga dalam lubang baiwak. Habis tu asal Yahudi Nasara. Program-program seperti ni. Nah, kita tengok saja dah. Dah nak main juga. Molek-molek ada. Suami mendoakan kejayaan isteri. Nah. Hak mak ayah tu ada. Bila dikatakan anak dia berjaya masuk akhir 12 orang dipilih Akademi Fantasia, apa menangis mak ni? Menangis. Kita ingat sedih, seronok, la ilaha illallah. Bodoh pada titik sekati. Faham? Anakmu akan kena masuk dalam api neraka dengan azab yang begitu mendidih. Perempuan mana yang mendedahkan aurat, yang menontonkan, mempertontonkan tubuh badannya di khalayak ramai, maka dia akan dipakaikan dengan pakaian daripada api neraka, belaking api neraka, sehingga tercabut habis kulit-kulitnya. Lepas tu Nabi kata Jibril, zalika liqillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi. Tak ramai umatku yang perempuan taat pada Allah dan Rasul. Sekarang nak ada puan tu hak hiburan, hak sokang. Nah, kayak gini benda sukang sukma. Nah, sukma sukang. Tengok lagi satu majlis maksiat juga di sisi Allah. Bukan berlari tu maksiat, bukan berenang tu maksiat, mendedahkan aurat. Orang puang berlari luar pendek boleh. Ayah 3 kali haji,
Anak berlari luar pendek 100 meter 4 kali 100 800 meter ada lagi. Dah pakai luar pendek ke pakai kanan berlari? Luar pendek, baju kecil. Nampak? Ni balik tubik tali joli ke bigai berlari. Dah. Haram, seharang-harangnya seolah-olah umat Malaysia ni tak ada nabi. Itu kan. Khabar kan? Seolah-olah kita tak ada nabi. Tak ada ulama, tak ada kitab. Dalam keadaan begitu mencabar neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Siap majlis besar. Dalam upacara lari tu bawa api ke dia bawa api. Upacara buat lari api ni asal daripada Greek. Nah, Yunani kuno tu yang beragama Majusi. Wajib dibawa lari api dan dimasukkan ke dalam stadium. Dan bila masuk dalam stadium mestilah segala orang yang hadir di situ kena berdiri hormat kepada api. Iwak gitu dalam stadium. Wah, dirilah ke. Tengok masuk ajaran Majusi. Lepas tu Nabi hambah se fa abawahu yuhawidani au yudansirani au yumajjisani. Ibu bapa lah yang tak beri didikan agama hingga anak ikut cara Yahudi atau cara Nasara atau cara Majusi. Kita kata Majusi mana ada tu buat lagi api. Kemudian pula dalam acara Greek agama Majusi kuno ni, bila diadakan satu majlis besar kena nyala api. Api itu tidak boleh terpadam melainkan setelah habis segala acara. Dia buat gitu dalam hukam. Dah tak ambil. Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Barang siapa yang ikut upacara suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum. Tu rosak akidah dah. Nah, dah bini berlari, anak berlari, pakai luar pendek, puang. Tuan-tuan kata, puang, hak jatah tadi, pakai luar pendek. Kalau hak parah lutut ada khilaf. Kalau pakai luar cek berlari, tak tahu kan. Nah, 800 meter, 800 meter, lomba jalan kaki, 1,500, 3,000, 4 kali 1,000, 4 kali 80,000 meter, faham? Macam-macam kali. Nah, tu kata habis bang kecong belaka. Nah, majlis maksiat dah ayah mari atas anak berlari, ayah mari atas anak boleh masuk final, ayah mari atas dengan kereta atau dengan kacil atau dengan wajah atau kepala lori minyak saja, faham? Tu padahal anak nak buat maksiat, anak nak cabar ketuhanan Allah, anak tu seolah-olah tidak beriman dengan adanya azab api neraka di akhirat nanti. Batu anak tu berani. Mana-mana ayah yang membenarkan anaknya berlari di khalayak ramai perempuan dalam keadaan mendedahkan aurat, maka ayah itu dapat nama fasik serta merta. Jadi bapa fasik, mak jadi ibu fasiqah. Itu saja. Tak benar dia. Pakai guna. Oh. Kita tak je tengok haji je tengok tak pakai gitu minat dah minat mu jangan buat berlakon gitu nah tengok muka macam minat je nah dah kalau pakai berenang Allah puang terjun dari atas papang mak lelaki tekan sorok nah kena hak berenang irama jahat dia tu punggung saja tu imbu ke air imbu tak lapang mata tu. Kita tak apa buat modal. Orang lain boleh tengok. Dah. Dah majlis maksiat, majlis derhaka. Tu kata. Ya kalau kita tak bertindak, tak buat apa-apa. Dengan kita turun bala habis. Dengan kita dan turun bala Allah. Dan mari ribut, mari tsunami, mari apa? Dengan kita mampu kerah habis. Bukan hak mari sokang je. Berlari hak kata berlari sunnah Nabi berlari lagu mana? Berlari bukan berlari tunjuk aurat gitu. Berlari tutup aurat. Bukan salah berlari, tak ada masalah kalau puan nak berlari 100 meter lompat pagar boleh. Pakai kana. Pakai jubah. Pakai jibak labuh. Pakai maknanya tutup aurat. Ada apa benda nampak macam ke kembeh berlari. Lepul. Ada apa? Ada. Ni berarti tepi tu pula betul kasut. Hak tungging pula. Hak tungging masa kat garisang. Hak tu power tu. Tak. Hak suruh tungging tu. Hak tu kan nak tembak. Dak tembak tak kata, tembak tak penutung. Apa? Mampu 2-3 ekor. Dah mata dia tengok gitu. Masih tungging tu ada dia rapik pelewuk belakang. Ada. Siapa-siapa boleh tengok. Ambil gambar ni kat bawah ni.
Hak puang lopak galah, lopak pagar, lopak kijang. Lopak kijang gitu soyok. Pengadil duduk di bawah, lopak kat atas kepala pengadil. Ni serema ni Yahudi Nasara belaka. Ini bukan Islam. Ini haram. Banyak. Walikillati ta'atihinna li azwajihinna. Demikian juga mereka tak ramai yang taat kepada suami. Ini Jibril kata. Batu kena bakar. Kan cerita dari itu, ada yang kena gantung rambut, ada yang kena kerak lidah, ada yang terik tepuk tangan, terik ke belakang dada, ada yang kaki tak kata, kepala tak ke bawah, ada yang lama dengan minyak tar api neraka puang, bertepik menolong. Nabi ceritakan ada sebab lawan suami, ada sebab mulutnya sentiasa menyakiti, ada yang jenis tak syukur nikmat, ada yang sentiasa minta benda yang tak patut-patut, ada yang minta tolak cerai tanpa sebarang sebab yang munasabah, macam-macam hal. Dia azab di dalam api neraka. Ni orang puan. Walikasrati tabarrujihinna al hadis. Dan begitu juga kerana ramai di antara mereka yang suka bertabarruj. Ni sebab agak masuk dalam api neraka. Tabarruj ni selampau suka sangat berhias diri di luar rumah. Memang tengok orang kerja jabat orang puang. Dia jabat mana-mana pun. Tak ramai yang muka dia pudar je. Ramai muka kilap. Dia nak pergi jabat, nak kerja naik, nak jadi pegawai, nak jadi sisi, nak jadi apa. Jadi make up tak bagi. Make up ngadak cermin besar. Tu lelaki ada dia mandi dung, rambut dah sikap bau jabat lain. Bini tak sudah gini, mulut anak anjing hapau. Bunyi sekali. Tepi mata ni nak ubuh pulak ni, belakang. Faham banyak hal lah. Hak atas mata, hak atas bulu, hak dalam lubang hidung, bangga gudi, faham? Macam-macam peseng. Kelak situ, kelak sini, labuci situ, labuci sini. Masuk baju jabat. Orang jabat pula puji, comel hari ni. Tengok orang lah. Ada apa? Dah laki mu. Ada laki tu. Tak lain. Ni bodoh lah ke ni? Kalau bini kita bodoh. Boleh tak gitu? Boleh tak? Mazhab ni, syariat kita ni, kita ayo peng. Kita ni tak boleh. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Jangan kamu perempuan-perempuan berhias macam perempuan jahil. Ulama kata kau dah bedok sikit dah. Ambil bedok sikit ataupun tepung gandum tepek-tepek gitu sikit. Dah ni mulut siapa merah menyala. Tak usah kata mana orang muda tu imam neleh liu tu imam. Tengok. Siapa baca kunut terus mayang garik. Tengok tangga dia. Hak benda tak mau beli jadi beli terus. Pergi kedai kan. Benda tak mau beli tapi hak puan muda dengan mulut merah. Ada rasa ngah tak? Rasa tak? Ambuk. Tak ngah kalau tengok comel gitu. Dah. Mati pucuk. Molek-molek duduk luar naik datang. Tak. Tak sungguh. Orang jabat tu kau. Boh tengok, merah hari ni, merah. I suka merah. Berapa lakimu duk main ai gitu? Habis. Pakai baju lawa untuk apa? Supaya orang jabat tengok. Pakai kasut tumit tinggi. Depan suami ada kasut tumit tinggi dengan kaki ayam. Nak jadi cikgu, sama-sama cikgu. Nak jadi cikgu dah. Bedok muka dengan gelik tu gelik, pergi ngajar. Dari ni ngajar laki kita tengok dah, laki orang lain. Dia ada bini dia orang lain pula tengok, dia pasing gitu. Umat yang rosak sekarang. Umat rosak. Bukan tak boleh keluar, bukan tak boleh kerja. Jaga peraturan hijab, peraturan zina, peraturan tabarruj, banyak peraturan. Peraturan ni dia panggil the way of life, cara hidup. Kalau kita terjemahkan kepada itu, maksudnya agama Islam kan? Islam ni kalau nak keluar gini, orang nak keluar kena buat gini, kalau nak kerja tangga ni caranya, kalau pakaian ni sepadang ni, tu orang Islam. Dah kalau ikut syekh, tak orang Islam. Hadari. Tak? Taat lah.
Kita taat pada perintah agama. Bukanlah orang hijau tak. Tu dak capu gurau lagi. Dah gurau pula dengan sama kawan jabat. Dia bukan setor 8 jam. 8 jam dia ngadak meja. Ni meja hak laki orang. Bini kita duduk sini. Ni ni komputer dia, ni komputer bini kita. Nak duk main gitu. I nampak you belakang Jayang buat apa? I sekodang. Macam-macam. Gurau belakang. Dah gurau. Dia lama-lama mesra. Bila mesra makan minum air tak keting. Daripada akad dia meja lain. Lalu bini kita, tu yang berlaku. Nikah pula cegah maksiat takak lah, begitulah, mitok pasah lah, apalah. Ini berlaku. Sebab hijab nak jaga, peraturan nak jaga. Boleh ke gitu? Tak boleh. Dah bos jabat panggil masuk dalam. Nak cakap masalah ni masalah besar, masalah jabat. Dalam 3 jam tak selesai lagi. Panggil bini kita masuk dalam. Tutup itu. Close the door. Dah. Cakap autis kan. Bini kita masuk dalam. Bini dia ada di rumah. Bini kita masuk dalam tu. Dah sembang situ kan. Cakap gitu. Boleh tak? Orang dia dalil, orang inah. Orang dia. Dalil. Dah waktu siapa tanggung kita, tanggung dosa. Sebab itulah kalau kita rasa cukup dah makan, dia duduk kerja jabat sangat, tak usah kerja, duduk rumah. Kalau tak cukup makan tu hal lain lah, dia tanggung diri lah. Tapi sebaik-baiknya tak usah. Kalau bor kerja grup-grup puang lain, walaupun di luar rumah siap-siap puang belaka, itu lain. Itu masalah. Walaupun tak berlaku benda-benda berat seperti zina dan sebagainya, benda-benda kecil haram. Kan khabar dah dia, ala tastahyun, kenapa kamu tidak ada rasa malu pada muka-muka kamu? Antatruku nisaakum, bahwa kamu biarkan akan isteri kamu. Nampak? Bainar rijali, di antara laki-laki yang bukan mahram. Yang zurna ilaihim wa yang zuruna ilaiha. Isteri kamu tengok jatang lain, orang-orang jatang pakak tengok bini mu belaka. Duduk sebilik 3 jam tak apa. Kita duduk di rumah bini kita dah ada orang jabat panggil boh jabat. Nampak? Waalaikumsalam. You bini you ada rumah? Ada. Panggil pejabat. I nak dia hadir selalu. Kita baru minum tokat ali. Faham tak? Bos jabat panggil, kena pergi. Mana boleh dah pergi? Ketua pengarah. Bini kita masih akan nikah, kita bayar. Bukan ketua pengarah bayar mas kahwin, kita bayar macam nak apa. Kita akan nikah, kita jawab nikah. Bos pejabat boleh panggil. You datang sekarang, suruh you bini you datang sekarang juga. Kau sebelah ada hak mustahak pergi ngah halang. Amin. Hak keluar out station sama. Kena mesyuarat getih Highland Pulau Pinang, Johor Bahru. Pergi tak? Pergi. Dah dalam kereta ke mana? Tu yang kata-kata bila lama dah boleh anak buat ni muka anak macam muka bos jabat aku. Aku tak ada lubang hidung luah gini. Faham? Macam muka ketua pejabat bini aku, padang muka. Rambut-rambut khatar gini, mana ada nak aku rambut khatar gini. Padang muka. Ini kita ni telah masuk lama dah nak bercelaru di dalam kehidupan kita. Kena buka balik. Pukat lagu mana pun buka balik. Hak busuk tu jadi balik molek semula. Itu saja. Tidak kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Bini kita masuk dengan kita masuk dengan sebab salah tarbiyah daripada kita. Bini kita tak tutup aurat, kita juga kena terima hukuman. Kerana mereka duduk di bawah rentahan kita. Tapi kalau kita masuk neraka, bini kita tak masuk. Dia tak wajib nafkah kita, dia tak wajib ajar kita agama. Kita yang wajib dia jaga dia, tarbiyah dia, jaga hukum hakam, makan minum halal belaka atas kita. Seperti sabda Nabi SAW, bila mengerjakan oleh perempuan akan semayang yang 5 waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadan dan memelihara ia akan faradnya dan mengikut ia akan suaminya, nescaya dikata baginya masuklah olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Telah menceritakan akan dia oleh Ahmad. Nabi sebut dalam satu hadis ini memang terkenal.
Nabi kata ayyuma maraati, mana-mana perempuan, ayyu tu maknanya umum, mana-mana perempuan hak duduk di Port Koyu, duduk di Tokyo, duduk di Afrika dah kira. Nah, dia mengerjakan semayang 5 waktu. Dia melakukan ibadat puasa bulan Ramadan. Nah, maknanya benda-benda yang wajib dia buat, taat perintah Allah. Kemudian dia taat kepada suami dia pula. Apa jua perintah suami dia, taat sungguh pada suami. Maka perempuan ini diberi pilih masuk dalam syurga. Di barang mana pintu yang dia nak masuk, dia adalah orang penting. Dia orang besar di akhirat ni. Batulah orang puang yang mari tanya Nabi, ya Rasulullah, saya ni wakil muslimat. Muslimat bincang belaka dah, suruh saya mari tanya Rasulullah, bila agaknya boleh kami nak buat satu forum dengan Rasulullah, nak jumpa, nak tanya, nak bincang masalah, nak tetap tarikh ni, nak booking tarikh jumpa Nabi. Nabi kata tak payah booking tarikh. Mu seorang tanya dah, mu cerita lah ke dia ramai-ramai. Maka kata apa ni, tak apalah. Apa ni kata gini, kami ramai-ramai ni mesyuarat lama dah duduk bekok, iaitu orang puang yang muslimat ni duduk berasa orang lelaki ni Tuhan lebih dia daripada orang puang. Sebab orang lelaki ni banyak pahala pada orang puang. Orang lelaki ni boleh semayang jemaah, kami tak boleh semayang jemaah, tak ada jemaah, tak ada pahala. Orang lelaki ni mikul jenazah, gali kubur, perang sabit, keluar berdakwah, berjihad, ceramah, macam-macam. Kami orang puang pada duduk main panggang ikan kering, tumbuh belacang, ayam buah anak, tukar paper, duduk main gitu. Wah, itu lelaki. Kami nak atak pahala seperti kaum lelaki-lelaki. Nabi kata, mu orang cerdik. Orang lain tanya nak dunia, buat-buat mu tanya nak kelebihan akhirat. Ni set cerdik ni. Bagus ni. Ginilah mungkin khabar belaka, orang puang tak payah. Kalau nak segala pahala orang lelaki, duduk di rumah. Faham? Taat perintah Allah, taat perintah suami. Duduk rumah ni. Bila taat perintah Allah, sampai masa bulan semayang, sampai bulan Ramadan puasa. Kemudian taat pada suami, khidmat bagi suami suruh nanak, suami suruh apa bendanya, buat air. Tak, suami panggil masuklah bilik, masuk selalu, tak tangguh-tangguh. Maka bila begitu, Tuhan akan beri kepada orang puang segala pahala yang orang lelaki dapat atas dasar kewajipan fardu kifayah tadi. Pahala mandi mayat, orang puang taat suami boleh, tidak mandi duduk rumah boleh tak? Pahala buat masjid, pahala gali liang, pahala mikul, pahala perang sabit, habis pahala orang lelaki Tuhan akan beri bagi perempuan yang taat suami, duduk di rumah. Itu saja. Dapat pahala banyak, susah. Sebab kerja dia tepat, dia di rumah. Orang lelaki tepat luar rumah. Kalau kita pergi cari dia orang lelaki tu tak ada di rumah, ada luar, memang tepat orang lelaki luar rumah. Lepas tu dia tengok orang lelaki dah ada di rumah. Tak ada biasa. Mana ayah tu dia tak gerai, biasa. Dulu tidur je tak gerai. Mana watih nampak janggai dah ni. Kalau ingat ogeh boleh kau jadi MB, tak boleh juga. Faham? Tu dah kan. Duduk dengan bira patah, jahit buka. Memang dah. Tapi kalau mau puang duduk bira patah, bukan tempat dia duduk rumah. Ni lelaki duduk rumah, lelaki. Dia main perah satang lelaki. Duduk main goreng ikan, duduk main nyapu, sapah. Bini ada. Bahana ni mosu tahan ni adik. Dari pagi-pagi tadi kata nak pergi main ting, tak alih garik. Duduk luar rumah, rapang tengok beriak cok rapang luar rumah pasal minggu, rapang ke ramai lelaki ramai rapang kata rapang awak tak tahu mau pergi mana-mana IPT 70% rapang, kolej apa semua rapang 80%, 65%. Tengok naik bas turun bandar hari satu, puang ramai, lelaki sikit. Tengok budak sekolah naik bas, lelaki narang, puang 45 orang. Zaman kita itu tahun 80-an pergi sekolah, budak lelaki 40 orang, puang 8 orang. Puang pula duduk tak kursi senyap. Ni lelaki narang, senyap duduk. Takut tak. Budak puang penuh, keliling pas. Orang gatung di tangga belakang, orang naik ke atas tak. Buah kena lepeh tu kaki junga duk atas angin.
orang puang, budak puang lah ni. Tu habis, jadi terbalik pekerjaan belaka. Jadi baliklah. Bila balik dak jadi kerja. Nah, balik sekarang ambil kobeh, ambil ikan, ambil lada, ambil apa, kita pun goreng. Tapi syarat punggung kuali lipat tak kata. Nah tak, mulut tak ke bawah, goreng kan. Dah boleh makan segi harang. Popoh habis. Ni punah jahanam ni, kuali balik. Nah, orang puan dia nak segala-galanya orang lelaki buat, dia nak buat belaka. Ni daripada barat ni, dia nak tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini ucapan perempuan-perempuan kafir laknatullah daripada barat. Nah, inilah asalnya yang telah menghancurkan negara Turki, negara Islam yang terakhir. Nah, hancur lebur Turki. Dia masuk dengan persatuan wanita, pertubuhan wanita, banyak dia desak. Desak maknanya saka sama banyak. Desak sama-sama maknanya boleh, maknanya cerai isteri atau isteri cerai suami. Nah, kalau nak cerai kena ada mahkamah. Ni semua daripada kafir laknatullah belaka. Nah, dia nak segala pekerjaan. Islam dia membenarkan orang perempuan bekerja yang menasabah dengan keadaan fizikal dia. Tapi barat tak ada kira. Mu boleh. Lepas tu tengok sekarang kita ke arah sesat. Orang puang buat kerja orang lelaki, ada apa-apa. Nah, orang puang kerja bomba boleh tak? Nah, orang puang kerja bomba nak pikul tangga rumah pakar, nak golek tu, nak golek paip tu. Punggung dah lah besar. Sekali nak golek paip tang malang tumbah. Angun letung mak rumah. Kalau dia ada. Orang puang lelaki jadi komando, dia komando kau. Makan anak ke, makan bewok. Komando. Orang lelaki terjun belong, dia terjun tak? Acul bo jatuh. Nah, ada. Pelik je ni. Nah, orang lelaki jadi darah pula. Terbitlah TV kan orang lelaki. Persatuan Gubah Bunga. Orang lelaki. Bunga yang ni letak kat sini. Berapa orang? Orang lelaki. Faham tak? Orang lelaki main bunga. Jangan berat dandang. Misal genyak ke baju ni. Main bunga dah. Ini Tuhan tunjuk dah. Nyanyoklah dunia ni. Orang puan main silat ada? Tunjuk. Nah, orang nikah dulu silat orang lelaki. Orang puang lah ni awet silat. Mulai ada. Orang puang silat tak ting pelapuk. Nah, lelaki tak main. Kamu nak main? Tak main. Bini aku main silat. Dah mu main dah. Aku main anak-anak itu kan. Dah orang cetong tu. Apa jadi gininya? Nah, jadi terbalik habis dah. Ni yang kata modern mau tu ding kata tu kenali mapuh agama. Hancur lebur habis agama. Itu modern. Mau tu ding. Mau mati ding agama. Modern mau tu ding mapuh agama. Ada ah. Bunuh jahanam habis. Nah, ni majoriti orangnya tak faham Islam. Nah, dia nak peracur, orang nak peracur ada dah duduk diang siang malam jadi Nasara. Kita hak Islam pula tak mau faham Islam. Tak mau duduk dengan ulama-ulama. Kau muda acur lebur Islam. Nah. Dan lagi cerita Ummu Salamah wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Ya. Mana? Apa tu? Baik. Suami suruh buat air, isteri duk ngopek anak, duk nyusu. Bila kita suruh dia buat air, dia kena bangun, kena letak anak. Jadi soalan tak ke jadi zalim, kena letak anak gitu. Jawabnya tak zalim. Zalim ni wada'u syai' la fi martabati atau la fi mahalli. Kita melakukan suatu perkara tidak kena pada tempat ni. Adapun meletakkan anak lepas tu pergi buat air, kena tak pada tempat ni? Kenalah, tu dah tu. Nak takkan dia ambil anak letak dalam beseng. Baru dak kena. Neh, apa dak kata zalim gitu. Nah, dak pelik. Neh, cuma kita timbang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau dia tengok dia tengah buat kerja, nak jadi sasa suruh buat air lagi. Lepas ngopek kat gigi, buat air deh. Baru cara dia. Maknanya pergauli mereka itu dengan baik. Itu cara dia. Ada pula di situ takbir kita. Nah, kalau kita tengok dia tengah basuh, tengah apa tahu dah, sengeleng nak suruh buat air. Tu mana dak bijak takbir ataupun kita bodoh. Faham? Tapi yang kita peliknya
Bini waktu ngopek lagi ni. Tu yang kita benda. Nah. Ni kau baru. Contoh-contoh lah. Tapi jangan marah. Bagaimanakah cara menyempurnakan wuduk di mana anggota wuduk berbalut ataupun luka? Yang kedua, jika dengan cara air wuduk bersama tayamum, adakah dapat menyempurnakan satu solat fardu saja? Yang ketiga, apakah perlu ganti semua solat itu semula atau solat sunat hadas setelah anggota wuduk telah sempurna dilakukan kembali? Baik. Ditanya masalah tayamum. Baik, anggota kita luka. Kita nak melakukan benda, nak melakukan wuduk, maka wuduk dia ada anggota yang tertentu. Kalau kita nak melakukan mandi hadas, dia tak ada anggota, dia semua anggota. Mandi hadas semua anggota tak? Tapi kalau berwuduk dia ada anggota yang wajib. Tangan, muka, tangan, kepala dan kaki. Baiklah, kata dia nak mengambil wuduk, tangan luka. Luka ni tak boleh kena air, kata doktor. Ataupun memang dia faham luka ni kalau kena air lambat baik, boleh tayamum. Luka gini kalau kena air tak ada masalah, tak boleh tayamum. Luka gini kalau kena air jadi borok, tambah larat, boleh tayamum. Bukan sebarang luka. Jadi kita fahamlah. Tinggalkan kita faham masalah tu. Kita memang kena tayamum. Jawabnya kita pun ambil wuduklah pada anggota yang sehat. Anggota sehat tu. Katakan tangan luka, tangan kanan luka. Tak boleh kena air. Sini ni. Bahan dia rebah ni. Rebah motosikal rabak ni sini. Bercelobek isi. Kalau kena air jadi bakar pula. Jadi kita pun ambil wuduk. Muka tak kena. Muka wajib kena ambil wuduk. Basuh muka ni nak mengambil wuduk. Lepas basuh muka, tangan tak? Tangan kanan dulu. Nak basuh tangan, tengok ada luka. Luka segala tangan. Tak, sebagian lip ni saja. Padahal ni hak lain sihat, wajib basuh dengan air. Basuh dengan air dulu anggota yang sihat. Pak siku. Hak sini tak boleh kena air. Jangan sini tak boleh kena air, sini tak boleh kena ke? Sini je tak boleh kena air, sini boleh kena tak? Wajib basuh ni. Wajib basuh. Siapa kat ni kita basuh lah ke dah, sini kita tinggal. Pasal tak boleh kena air. Kita pun start tayamum. Situ tayamum. Ambil debu, buat naik tamah bola pinggang atau turun tanah. Kau anda lah, hak mana senang. Tepuk tangan dua gini, niat mengangkat bertayamum, ganti daripada tempat yang tidak dapat kena air. Faham? Lepas pada tepuk, sapu muka, buat gitu. Tepuk pula, sapu pada tangan. Debu boleh kena tak pada luka? Boleh kena. Boleh kena buat slow gitu. Tak boleh kena buat ke tepi-tepi ni saja. Lepas tu tangan kiri pula tayamum. Habis tayamum selesai dah. Kepala tak tayamum. Habis dah tayamum selesai. Sambung balik wuduk kat mana? Tangan kiri sambung balik wuduk. Nampak sambung pula wuduk. Lepas tangan kiri sapu kepala. Lepas sapu kepala telinga masuk kaki. Sekarang masuk waktu boleh solat fardu dan solat sunat banyak lah. Masuk fardu lain pula. Wuduk ada lagi, tayamum saja. Faham? Tayamum saja. Ini pendapat yang paling masyhur. Wuduk dah dah, tayamum saja. Ingat tak tu? Solat sunat boleh 4000 rakaat pun. Tu cara dia. Ingat tak tu? Jangan ada orang kata kalau kita cedera sikit, dah payah pakai mandi dah, dah payah pakai wuduk dah, pakai tayamum saja. Ada pula begitu. Mana boleh. Hak gugur ni kerana darurah. Fa in kuntum marda, jika kamu sakit. Dah sini sakit tak tangan kanan? Tak sakit, basuh. Kena basuh. Hak tepat sakit tu tak dikena air. Baru tayamum. Jadi satu solat fardu saja dan sunat macam biasalah, banyak-banyak mana pun boleh. Kemudian solat tu kalau kita buat begitu, tak wajib kena qada, sah dah. Yang kena qada ni maknanya bila tayamum pun tak boleh dan wuduk pun tak kena. Tak boleh nak kena debu, tak boleh nak kena wuduk, baru kena qada. Contoh tangan semi. Tangan tu semi patah.
Rebah dia nak khabar Bukit Hijau. Faham tak? Ambil wuduk dulu, ambil wuduk basuh muka. Pas basuh muka nak basuh tangan tak boleh. Ada sming. Maka tayamum. 2 kali tak? Sapu debu ke muka, nak sapu tangan tak apa, lakak kau sming. Tadi luka boleh kau sapu ke debu. Ni tak boleh lalu debu. Nah, maka tinggal bahagian ni. Buat bahagian kiri, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Kena qada. Pasal apa? Dia anggotanya janganlah tak sampai air ataupun tanah kepada anggota wudu. Kalau paling pada anggota wudu tak apa, kaki semi tak apa, dah payah qada dah. Pasal bila kita tayamum sempurna, tayamum basuh muka, basuh tangan, sapu muka dan sapu tangan dua belah. Tapi dia bila balut tang tu ada pada anggota tayamum, jadi tak sempurna. Nak sapu debu pun tak kena, memang air tak boleh kena dah. Sapu debu tak apa juga. Ataupun bila kita balut luka kita tu dalam keadaan najis, tak boleh nak buang najis tu. Ataupun kita pakai belak dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan berhadas. Ingat tu. Soalan seterusnya. Sistem pendidikan yang diamalkan pada hari ini adalah sistem sekular. Semasa dalam pembelajaran dalam kelas melibatkan pergaulan bebas dan campur dengan perempuan buka aurat, adakah dapat pahala menuntut ilmu dalam keadaan ini, dan adakah ilmu yang dapat itu dalam ada keberkatannya? Baik. Cara yang kita duduk sekarang ini cara barat lah, dengan sekolah campur aduk laki puang di kolej, di universiti lebih teruk lagi tak. Ini semuanya adalah apa benda ni, perancangan barat sebenarnya. Mereka kaji macam mana sebab benda Islam ini jadi kukuh, jadi kuat, bertamadun dan sebagainya. Rupanya orang Islam ni kuat berpegang dengan agama. Jadi cara nak hancurkan tamadun Islam, hancurkan pegangan mereka itu tidak ada kaitan dengan agama. Biar tinggal sebahagian saja yang taat pada agama, banyakkan daripada kehidupan bercirikan barat. Maka dia cocok jarum lah dari segi pendidikan, cara barat, habis cara barat. Jadi kita pergi topik kita pendidikan. Dicampur laki puang lagu ni memang tidak ada keberkatan dalam menuntut ilmu. Masalah yang berkaitan tu tidak usah kira, tapi hak diri capur lagu tu benda tak boleh pada syarak. Tak boleh pun pada syarak. Sebab tu kita ada alternatif sekarang, sistem pendidikan Islam orang buat, ada hijab dan sebagainya. Itu cara kita. Jadi kalau kita nak ilmu saja, cara mana pun boleh. Ngaji ilmu ni orang syirik pun alim. Tengok doktor falsafah, orang rapi saja orang putih. Orang dapat hadiah Nobel, bijak sana kepala otak, bijak tak mesti dia beriman. Tapi keberkatan tak ada. Bila kita nak pada keberkatan, cara kita menuntut ilmu itu perlu dah kepada adab-adab Islam daripada awal lagi. Dia gitu. Jadi kita duduk dalam keadaan memang serba payah lah. Kita nak ubah balik sistem pendidikan ni, kita nak pada kuasa politik. Tapi dalam masa kita belum lagi dapat kuasa politik ni, masih lagi kita duduk dalam keadaan salah. Walaupun kita ke sebahagian daripadanya adalah darurah, tetapi tempat salah tu kita masing-masing ada juga buat. Kerana kita juga memberi sokongan kepada sistem-sistem sekular seperti ini. Jadi kita kena doakanlah biar berubah cepat. Biar Allah Ta'ala beri kemenangan cepat kepada Islam. Kalau nak hak orang atau anak agama, tak ramai mana. Kalau kekal dengan sistem sekular tu ramainya. Kita nak pergi paksa nak marah jadi balah pula. Kita dapat tidak, kita doakan kejayaan Islam. Biar derah kita dapat kuasa, kita tukar balik, bukan rombak sekolah, sistem tu kita baiki. Dia gitu. Soalan seterusnya. Saya solat subuh tapi saya dah baca kunut, sah tak solat saya tu? Jawabnya kita tengok dulu, kunut tu benda hukumnya. Rukun semayang ke? Syarat sah semayang ke? Sunat ke? Jawabnya kunut subuh adalah sunat semayang, bukan rukun semayang. Sunat sembahyang sahaja, bukan rukun sembahyang. Jadi sunat sembahyang ni kalau kita tak buat, tak baca pun sembahyang kita, tak ada masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia adalah sunat abad, baca kunut. Orang yang tertinggal baca kunut sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi supaya dapat fadilat. Jadi tak sah balah masalah ni. Orang yang tak baca kunut pun sah, orang yang baca kunut pun sah, tak ada masalah. Jadi siapa yang tertinggal baca kunut tak susah hati, hukumnya tetap sah semayang. Kerana dia bukan rukun semayang, dia adalah sunat-sunat.
Tapi ada kelebihan dalam doa-doa kunut itu sendiri. Sebaik-baiknya janganlah sengaja kita tinggalkan melainkan kita nak derah. Ada hal mustahak, kita nak jalan bah nak jalan dah, kita sembahyang tengah jalan dah, dengar start bah dah, ayah cik kunut tinggal pula. Ada orang kata hal politik tak boleh campur dalam hal agama. Betul tak? Tak betul lah. Sebab Islam ini di segala-galanya, dia tak macam agama lain. Islam agama yang syumul. Syumul ni bahasa Arab, Melayu tak erti. Melayu maknanya segala-galanya ada. Tu orang panggil Islam. Agama lain dia ada hal ibadat saja, hal personal saja, tak ada hal undang-undang. Ada hal ni, tak ada hal muamalat. Islam habis daripada munakahat, ibadat, apa benda muamalat dan jinayat. 4 ni menjadi Islam. Tak khabar sama dah. Daripada 4 ni lah jadi Islam agama kita, fiqh ni. Itu jadi syariat. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat. 4 ni. Ibadah satu suku daripada satu Islam. Munakahat suku daripada satu iaitu Islam. Jadi bila kita ada dah sekarang ibadat Islam 1/4. Ambil pula muamalat. Ada tak muamalat? Ada dah muamalat Islam, bank Islam, apa pinjaman cari Islam, gadaian Islam. Tak. Akad jual beli dan sebagainya, hutang dan sebagainya. 2 daripada 4. Munakahat, nikah kahwin, cari Islam lagi kita. Banyak tak yang ikut perintah Islam, pakai wali, pakai saksi, pakai apa. 3. Jinayat tak ada. Jinayat ini mana sistem perundangan yang berkait dengan hukum, dengan pentadbiran mahkamah, melantik qadi, cara melantik saksi, hukum menjadi saksi, kemudian hukum penjenayah, apa yang disabitkan kesalahan, apa yang dibuang kes, apa hukuman yang kenakan atas penjenayah, itu panggil jinayat. Nampak? Jinayat kita tak ada. Jinayat ni tak ada. Jinayat ini termasuk dalam pentadbiran juga. Dalam pentadbiran inilah yang ditolak-tolak sangat oleh sekular yang tak berahi pada Islam. Jadi kita ada 3 suku, 3/4. 1 tak ada. Sistem politik Islam. Ekonomi tu rajak kepada muamalah. Sosiologi tu kehidupan munakahat kita hidup ni. Ekonomi hak tu. Muamalah, pentadbiran, siasah ni. Nak jaga negara ni, tu siasah tu panggil politik. Tak ada. Bila tak ada 3/4. Tu nak 3/4, 3 suku. Tak sihat 3 suku. Gila lagi. Jadi orang yang memisahkan apa benda pentadbiran daripada agama datang daripada agama Kristian. Ini sekular memang asal daripada penderhaka Kristian. Mereka asal orang Kristian ni ada menggunakan kitab Injil dalam kehidupan, tetapi mereka tolak, mereka nak masalah mereka suku, pemerintah, masalah agama, kitab Injil. Akhirnya keluarlah perkataan yang selalu kita dengar, ma li Isa li Isa wa ma li Qaisar li Qaisar. Hukum dunia kita pakai raja, presiden. Hukum agama kita ikut kitab Injil Nabi Isa. Sekarang hukum pemerintah, ekonomi politik kita pakai pemerintah. Hak amal ibadat kita ikut Quran. Tu sekular, dia buat suku-suku. Jadi ingat, ulama-ulama telah berfatwa memisahkan satu juzuk daripada agama, hukumnya orang ni telah melakukan syirik. Kita tak boleh kata satu benda pun. Benda kecil pun Nabi pesan, Allah pesan. Tetap lagi dalam masalah politik, benda yang sangat besar, yang menyebabkan orang yang boleh jadi porak poranda negara, boleh jadi orang mendapat kezaliman yang berlipat ganda, boleh menyebabkan kesusahan pada ramai rakyat. Ni politik. Maka lebih-lebih lagi agama suruh jaga. Bak pakai selipar, Nabi pesan masuk kaki kanan dulu. Bak masuk jambang pun khabar kaki kiri dulu. Tiba-tiba takkan dalam bak meretoh, bak politik tak ada dalam Islam. Tak betul sangatlah Islam ni. Minta penjelasan tentang nikah anak yang berlaku di Hulu Terengganu, ayah tak nak jadi wali, minta komen kerana kes ini masuk TV. Jadi kita tak ada lagi maknanya dalam kes ini apa benda ni, nas-nas lah, sumber-sumber, kita tengah kumpul sumber benda cerita semua. Sebab kita dengar sekarang ni 2-3 cerita banyak peseng. Ni kata gini, kata gini. Baik, kita pergi secara umum lah. Kalau ayah tak mau jadi tak mau jadi wali, boleh nikah. Tapi kena apply dulu, minta dulu dengan ayah. Pihak qadi, pihak imam minta dengan ayah. Minta dengan ayah, bila ayah tidak mau menjadi juga, berkerah juga tak mau jadi wali, barulah boleh pakai wali hakim.
Faham tak? Kaedahnya boleh. Tapi kes Terengganu ni nanti dululah. Kalau pihak pendapat kita, kita tengok tengah kaji kes dia. Tapi pada dasarnya kalau ayah tak boleh, memang boleh orang lain jadi wali. Tapi mesti mitok dulu. Mesti mitok. Kalau dalam sekarang, dalam keadaan mitok tu mesti rasmi atau surat kepada ayah, permohonan dari pejabat agama memohon supaya ayah menjadi wali, kena ada. Sebab kalau sekali mitok tak ambuh, boleh jadi wali hakim. 3 kali tak ambuh, maka bolehlah wali abang. Bolehlah abang dia, pak saudara dia ke anak saudara jadi wali. Bukan tak boleh semata. Saya sampai sampai lewat untuk solat pada rakaat pertama. Saya sempat duduk bersama imam. Rakaat kedua saya sempat, manakala hingga habis Fatihah dan rakaat bersama imam. Kerana dengan rakaat ketiga, saya perlukah saya baca habis Fatihah sebelum rakaat bersama imam? Terima kasih. Daripada Mak Rempit. Ni baik, dia gini, selama mana kita masuk dalam semayang, kita dah habis baca Fatihah, kita rasa, maka kita tu wajiblah kena berhabis Fatihah. Contohnya kita masuk Allahu Akbar, kita dengar imam ni baru baca Fatihah, lagi baca surah pula, memang kita dah berhabis Fatihah, maka kita dalam keadaan seperti itu, bila imam rakaat kita tak boleh rakaat kalau kita dah habis Fatihah. Mudah-mudah cakap ginilah, kalau kita lewat dah, kita masuk dalam rakaat tu, kita rasa memang tak ada baca Fatihah nak berhabis, kalau imam rakaat, maka rakaat selalu dak ayat berhabis Fatihah. Orang yang kena berhabis Fatihah ni orang yang ada masa habis Fatihah, orang yang panjang masa. Seperti biasanya orang yang takbir sama dengan imam, dia datang awal dalam saf. Orang yang semayang lama dah baru dia sapa, biasanya orang masbuk. Maka orang masbuk kalau terima rakaat selalu dak ayat berhabis Fatihah. Itu cara-cara mudah. Ni benda pula. Ayah saya bergaduh dengan adiknya. Dah lama dah. Ayah dak cakap dengan adiknya. Anak pun jadi dak cakap juga. Salah dak itu? Jawabnya salah lah. Masa adik-beradik dak cakap. Gocor-gocor lah, tapi cakap lah sambil gocor tu. Dah tak ada masalah, dia nak cakap. Dah mu kerah keng dengan mu anu kerah keng kerah kepala, dak nak gosti gosti. Tapi bilang gosti cakap. Janganlah pada cakap. Tapi kalau kita ada sahabat-sahabat kita nak bala, dak tegur siapa, boleh, Islam benar. Jangan lebih 3 hari. Allah cerita kita, Allah tahu kita ada sifat amarah, ada sifat tak setuju hati, ada sifat tak berkenang, tak belaga angin. Mesti ada. Maka Islam benarkan kita kalau tak tegur siapa 3 hari. 3 hari tidak tegur siapa, hak orang tegur siapa sama. Ada pun hak jenis tak tegur siapa sama, hak tu tak apa lebih pada 3 hari. Macam kita dengan orang hak duk kalau berang, tak kenal, tak je tengok pun, waktu tak cakap dengan dia, tahu biasa dah kita tak jumpa dia. Ni hak jumpa sama, tiba-tiba tak cakap, tak setuju angin, boleh 3 hari je. Bukan suruh, kalau nak tak tegur juga boleh 3 hari, lebih dari 3 hari tak boleh. Sebab dia 3 hari ni lembut, dia jadi lembut. Dah 5 minit ke dah? Baca habis ni tak dang ni, naknya korang hujang dah. Allah Rabbi, tak apalah. Kalau hujang tak balik dah boleh ke? Kita baca sampai pukul 12 boleh. Apa hukum pakai baju kebaya? Baju kebaya kan ketat, boleh tak? Dia tanya nak pakai baju kebaya. Siapa ni? Muslimah sejati. Ingat Tok Billah ni. Muslimah sejati. Jawabnya ada tempat boleh, ada tempat tak boleh. Baju kebaya ni dia cekek di pinggang cekek di pinggang, lepas tu kat punggung dia kembang. Jadi orang pakai tu jadi betul nampak shape, nampak betul body macam gitar kapuk jadi. Faham? Sebab itulah kalau keluar rumah hukumnya haram. Keluar rumah haram. Keluar rumah mana? Keluar rumah maksudnya orang lelaki boleh tengok. Tak boleh. Kebaya hak jenis hak kita faham lah. Pasal kebaya ni dia pesok sini, dia ambil atas pinggang. Batu orang perut bucik apa dia pakai kebaya. Tak sabar perut bucik. Mana boleh haji kebaya? Buka kaya boleh pakai. Tu boleh hak dengan kembung. Ni baju ni cekek kena orang pinggang rapi. Patu di punggung nampak betul. Walaupun baju dia letak luar, kok dalam tu kain batik, tapi nampak betul punggung. Tu haram. Tak boleh. Tapi kalau sama-sama anak beranak dia boleh. Bukan yang mahram dia. Dia pakai baju kebaya tu dia pergi muhadid dia. Adik-beradik dia, laki tak ada. Adik-beradik dia tengok, mak saudara dia tengok, pak saudara dia tengok.
Nah, anak dara dia tengok lah kita ada masalah. Waktu dia maaf. Sepupu tak boleh. Pakai di rumah lah, tak ada masalah. Pakai di rumah. Depan suami tak ada masalah. Depan suami kembar gantung. Itu yang pelik. Depan suami kita pakai baju kebaya. Hak ketak, habis-habis ketak. Hak cokek habis, hak tubik bergendi-gendi tu body. Baru tu. Hak kain batik pelok-pelok sampai kat punggung ni pelok. Tengok tu lelaki tengok. Direbar terus. Jadi tak kira baju kebaya, baju apa, kalau ketak nampak betul tubuh tak boleh. Orang puan baju pakai seluar boleh. Mestilah baju tu labuh lepas daripada bulatan punggung ni. Ingat kalau dia pakai seluar, baju dia pakai masa dia berdiri tu mesti lebih bawah daripada bulatan punggung. Bulatan punggung. Orang panggil papan punggung. Kalau ada papan punggung lah, kalau lesen gitu tak tahulah. Baju dia biar kita, mana punggung dia sini, ni bulatan punggung ni, baju belakang hak belah luar tu mesti jatuh gitu. Tambah duduk separuh gitu nampak punggung, tak boleh. Faham? Orang puang. Bukan dah lihat seluar boleh, ada masalah. Baju tu biar tu, kalau labuh lebih baik. Dia gitu. Ni baju orang puang. Punggung terus ni bakal tengok tak. Seluar jin ketak-ketak apa bekah apa. Kita para lari steering tengok tak dia. Faham tak? Berat budak puang ni. Bodoh, ayah jadi pasang, adik-beradik jadi pasang. Kalau tahu dak kata apa. Punah jana habis anak dara. Duduk kerja kedai pek, kedai orang kapi laknatullah, pakai seluar jin ketak apa semua punah habis. Punah jana habis. Seluar Yahudi gitu. Orang lelaki makruh pakai seluar bekas gitu. Makruh. Saya ada anak kecil, kadang-kadang saya bangun untuk solat subuh lambat, tapi pada masa yang sama anak bangun, jadi saya kena menyusu anak sampai terlepas solat subuh. Apa hukumnya? Hukumnya haram lah. Tak boleh nyusu anak. Pasal nyusu anak ni bukan sampai ada nyusu mati. Nyusu lah dulu. Maknanya boleh kita nak solat lewat boleh. Kita bangun dalam waktu subuh, anak nyusu. Kita nak semayang pun boleh. Nak ngopek anak boleh, ngopek anak dulu boleh. Lepas ngopek anak, tinggal baki lagi daripada waktu udang solat subuh, situ solat subuh. Jangan strik sampai habis solat. Faham lagi? Dalam keadaan biasa, anak dah menangis, kita solat subuh awal, ambil fadilat awal waktu. Tapi dah anak menangis nak kopek, kita pergi kopek dulu, menyusu dulu. Jangan sampai habis waktu. Kita anggap dah kalau 7 habis waktu. Kita sampai 6.45. 6.45 nak ngopek lagi, tak situ Layang apa ke dia? Takkan kita solat subuh dia mati terus. Kalau dia mati pun kerana kita semayang subuh, dah lagi hutang. Faham lagi? Janganlah kerana anak kita lalai daripada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta atau anak melalaikan kamu ingat kepada Allah. Yang boleh darurah tinggal semayang. Lain anak jatuh dalam tali air, anyuk nampak lagi timbul tergelang. Kita bahang semayang subuh dulu. Bodoh lah tu. Tu lain menyelamat nyawa, ni menyusu je. Tak ada masalah. Lewat sikit habis kuat cering gitu. Barang hantaran kahwin biasanya ganjil. Kalau tak ganjil boleh tak? Hantaran ni dia nak ambil witir, semayang witir malah. Hak ngata nak ambil witir. Dia kata mak kita buat 8 bekas dah. Katanya anak dara hak nak nikah. Mak hak bodoh dia kata, "Hei, orang dak buat genak, orang buat ganjil. Tak boleh 8, 7 atau 9." Bukan witir ni, nikah ni. Bukan solat witir 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ikut pandailah genak ke, ganjil ke, atas kemampuan dan ikhlas kita. Ini bukan mas kahwin, ni hadiah kita. Kerana gembira boleh bini, hadiah. Faham tak? Tu ni dak buat belawang main ganjil genak pula tak boleh. Pelik orang Melayu ni. Nak pukul gambar lidah ni tunjuk 3 orang. Dodo tup lagi dah. Oi, tak boleh 3 orang. Kalau 3 orang pukul gambar mampu seorang. Mari dua ni pula mati seorang. Gerak. Ayuh hok tengah tidur bangun jadi 4. Takut mati. Faham tak? Bangunlah kawan tu tarik mata tepek ambil gambar. Bodoh lah ke tu. Orang dulu. Nampak dah mati seorang pak leni tu. Berat. Percaya tu. Kau andalah atas kemampuan kita berasa nak wis sebekas bekas. Berasa nak wis lebih 2 bekas. Jangan bertanding-tanding, jangan berlawan-lawan. Faham? Ini hadiah ikhlas kerana kita tanda gembira dapat apa benda ni calon
isteri atau calon suami, itu saja.